Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula perbincangan daripada buku Al-Mukhtasar fi Fiqhil Mawarith ala al-Madhhab al-Syafi'i bil-lughati al-Malayuwiyah. Yang mana kita sekarang ni masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan ahli waris. Sebelum daripada ni ataupun sesi pertama tadi kita ada sebut, yang mana ada sebahagian daripada ulama fiqh, antaranya adalah Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj menyebut bahawasanya ilmu yang berkait dengan pembahagian pusaka sebenarnya dia terikat juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia terikat dengan ilmu nasab, dia terikat dengan ilmu hisab, di samping ilmu fatwa. Baik, jadi merangkumi 3 ilmu. Berkenaan dengan perbincangan ahli waris, hak ni perbincangan ini dia berkait dengan ilmu nasab. Ilmu yang berkait dengan nasab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat tadi, sebab pusaka ada 3 yang disepakati oleh ulama. Yang pertamanya adalah nasab, yang keduanya adalah nikah, yang ketiganya adalah wala'. Wala' tak ada, tinggal lagi 2. Yang pertamanya nasab, yang keduanya adalah nikah. Nikah pasangan suami isteri. Baik, jadi pasangan suami isteri. Hak yang selain itu semuanya yang melibatkan hubungan nasab. Ahli waris, kalau kita capur semua sekali, dia ada semua sekali 25. Bukan 25 orang, 25 jenis. Ahli waris ada 25. 15 dari kalangan lelaki, 10 perempuan. Lelaki 15, perempuan 10, capur jadi 25. Okey, kita nak tolak 2. Lelaki yang memerdekakan hamba dan perempuan yang memerdekakan hamba tak ada sekarang ni, jadi 23. Jadi 23. Hak 23 tu dia tidak mungkin berhimpun belaka, dia akan terjadi 22 sahaja. Kerana tidak mungkin seorang meninggal dunia, dia meninggal suami dalam masa yang sama isteri. Kalau ada, bermakna dia seks LGBT. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mana mungkin seorang meninggal dunia ada suami ada isteri. Jadi salah seorang daripada suami isteri kita tolak. Jadi bermakna hak yang asal 23 tolak pula seorang lagi, salah seorang daripada suami isteri tinggal 22. Dan 22 inilah ahli waris dari sebab nikah dan daripada sebab nasab. Okey. Kita nak bincang ahli waris lelaki dulu, hak yang 15. Yang pertamanya anak lelaki. Kalau dalam bahasa Arab panggilnya ibn. Yang keduanya adalah cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah. Ke bawah ni maksudnya cici. Cici lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Baik. Ketiga bapa. Yang keempat datuk sebelah bapa. Maksud datuk sebelah bapa ni adalah bapa kepada bapa dan ke atas. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara sebapa lelaki, saudara seibu lelaki, anak lelaki kepada saudara seibu sebapa lelaki dan ke bawah, anak lelaki kepada saudara sebapa lelaki dan ke bawah,
bapa saudara si ibu sebapa sebelah bapa, bapa saudara sebapa sebelah bapa, anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa dan ke bawah, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa sebelah bapa dan ke bawah, suami tuan yang memerdekakan hamba. Dia payah sikit nak ingat kalau kita baca lagu ni. Okey, nak mudah ingat, nak mudah ingat gini je. Yang pertama sekali kita letak pada tempat mayat tu kita. Ini nak mudah ingat. Kita letak pada tempat mayat itu kita. Baik, ahli waris kita bahagikan ahli waris kepada 3. Yang pertamanya nama dia furu'. Furu' ni keturunan ke bawah. Furu' keturunan ke bawah. Lepas tu yang kedua kita namakan dia sebagai usul, keturunan atas. Yang ketiganya nama dia hawashi, ahli waris sisi. Okey, kita bagi kepada 3. Yang pertamanya furu', yang keduanya usul, yang ketiganya hawashi. Baik. Ini yang melibatkan nasab. Yang pertamanya furu', yang keduanya usul, yang ketiganya hawashi. Okey. Kita ada keturunan bawah, kita ada hak atas kita dan ada kita hak yang sisi kita. Baik. Kita letak kita mayat. Yang pertama anak lelaki. Kita nak cerita hak lelaki dulu. Anak lelaki adalah ahli waris. Yang keduanya cucu lelaki tetapi daripada anak lelaki. Kita ada cucu perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan. Kita ada benda cucu lelaki daripada anak perempuan. Kita ada cucu lelaki daripada anak lelaki kita. Jadi kalau hak dak nikah lagi kena koyas sekejap. Kena ngoyas sekejap. Aku ada bini. Lepas tu ada anak pula. Lepas tu ada cucu. Ngoyas. Ngoyas untuk kebaikan tak apa ni, ngoyas untuk kebaikan. Jadi kita si mati. Lepas tu kita ada anak lelaki. Okey, anak lelaki kita. Lepas tu ada cucu. Kita cucu ni kalau kita perasan kita ada cucu melalui anak lelaki dan cucu melalui anak perempuan. Okey, kita nak cucu melalui anak lelaki. Baik, ke bawah. Ke bawah ni maksud dia cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Mesti melalui lelaki. Itu maksud ke bawah. Okey. Kita ambil hak yang lelaki dulu lelaki dulu. Anak lelaki, cucu lelaki kena ingat cucu lelaki daripada anak lelaki. Kerana cucu lelaki melalui anak perempuan kita, dia bukanlah ahli waris. Dalam istilah ulama fiqh, nama dia adalah dzurrahim ataupun zawil arham. Nama dia benda dzurrahim ataupun zawil arham. Orang yang mempunyai pertalian darah dengan kita tetapi dia bukanlah ahli waris kita. Baik, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki kita ke bawah. Okey, habis bab furu'. Kita tak 2 je bab furu'. Baik, kita pergi kepada usul pula. Usul ayah kita. Ayah kita ada ayah kita adalah ahli waris kita. Lepas tu datuk sebelah ayah. Kita datuk kita, orang Kelantan panggil dia, panggil cik ke panggil dia? Kita ada tok lelaki, tok jantan, tok tina. Gitu. Baik. Datuk kita, datuk bahasa bangku dah kan. Okey, datuk sebelah ayah, lepas tu datuk sebelah mak. Ahli waris kita hanya datuk sebelah ayah, datuk sebelah mak bukan ahli waris. Kita ada datuk kita sebelah mak, ayah kepada mak kita, datuk kita mempunyai pertalian darah dengan kita tapi dia bukan ahli waris. Baik. Nanti kita akan bagi kaedah-kaedah lepas daripada ni. Okey, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah, ayah, datuk sebelah ayah. Okey, habis usul. Dia ke atas. Ke atas ni maksudnya ayah kepada datuk. Saat ni kan datuk kan? Ayah kepada datuk, datuk kepada datuk, ayah kepada datuk sampai ke atas. Semuanya kau lelaki belaka. Baik. Okey, habis dah benda. Usul. Jadi furu' 2 je, usul 2, jadi 4. Okey, hawashi. Hawashi yang paling dekat dengan kita adalah adik-beradik. Kita adik-beradik ni dia ada 3 jenis. Ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa, ada adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu sebapa, kita dengan dia ayah dan mak yang sama. Mak dan ayah kita sama dengan dia, tu dipanggil adik-beradik seibu sebapa. Kita ada adik-beradik seibu, ayah yang berbeza, ibu yang sama, adik-beradik seibu. Kita ada adik-beradik sebapa, ayah sama, ibu yang berbeza, tu adik-beradik sebapa. Okey, adik-beradik ada 3. Adik-beradik ada 3. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. Okey, habis. Kalau kita perasan anak dara kita, sebab dia lepas daripada adik-beradik, kita pergi kepada anak dia dulu, barulah naik kepada pak saudara. Tu penyusunan dia begitu.
Anak saudara kita, kalau kira semua sekali, dia boleh terjadi sebanyak 12. Anak saudara kita dia boleh terjadi sebanyak 12. Mudah je sebenarnya ni. Tengok 12 ha? Adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu. 6 kan? Adik-beradik kita semua sekali lelaki 3, puang 3, 6. Setiap seorang ada anak lelaki, anak puang. Okey, setiap seorang ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Okey. Jadi 6 kita kali kepada 2 jadi 12. Betul tak? Betul Jadi kalau kita nak sebut anak saudara kita, ada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapak dengan kita, ada anak perempuan kepada adik-beradik lelaki seibu sebapak dengan kita, ada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapak dengan kita, ada anak perempuan kepada adik-beradik lelaki sebapak dengan kita, ada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu dengan kita, ada anak perempuan kepada adik-beradik lelaki seibu dengan kita, sama juga adik-beradik perempuan kita. Okey, boleh faham? Jadi anak saudara kita kalau kita pecahkan, dia boleh tubik sampai ke 12. Okey, boleh ya? Kaedah yang paling mudah, semua anak saudara kita bukan ahli waris. Hak 12 tadi bukan ahli waris, melainkan 2 orang je. Melainkan 2 orang saja. Anak saudara kita bukan semua ahli waris, melainkan 2 orang. Siapa 2 orang? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan kita, dan anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa dengan kita. Okey, itu cara yang paling mudah untuk kita ingat. Okey, kesimpulan. Anak lelaki, kita ambil daripada furu' dulu. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah, selesai 2. Lepas tu usul pula. Ayah, datuk sebelah ayah ke atas 4. Okey, kita pergi kepada hawashi sisi. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. 3 dah situ kan? 3 campur 4 tadi jadi 7. Betul. Lepas tu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Jadi 7 campur 2 jadi 9. Lepas tu ke bawah. Ke bawah tu maksud dia ke bawah. Cucu lelaki daripada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, cucu lelaki kepada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki hak yang sebapa dengan kita. Itu makna ke bawah. Mari kot lelaki belaka. Okey, selesai. Lepas tu kita pergi kepada pak saudara. Dia pak saudara kita, dia terbahagi kepada 2. Secara umum dulu. Pak saudara sebelah mak, pak saudara sebelah ayah. Kita ada pak saudara sebelah mak, abang kepada ibu kita, bapa saudara kita. Ada setengah tempat dia panggil pak cik dia. Okey, kita ada pak saudara kita sebelah mak kita, ada pak saudara kita sebelah ayah. Pak saudara kita semua sekali ada 6. Sebelah mak 3, sebelah ayah 3. Betul tak? Pak saudara yang mana dia dengan ayah kita adik-beradik seibu sebapa. Pak saudara yang dia dengan ayah kita adik-beradik sebapa. Pak saudara yang dia dengan ayah kita adik-beradik seibu. Pak saudara yang dia dengan mak kita seibu sebapa. Pak saudara yang dia dengan mak kita sebapa. Pak saudara yang dia dengan mak kita seibu. Jadi pak saudara kita semua sekali ada 6. Semua pak saudara kita tak boleh pusaka, melainkan 2 orang je boleh pusaka. Pak saudara kita 2 je boleh. Siapa pak saudara boleh? Pak saudara kita sebelah ayah yang dia dengan ayah kita adik-beradik seibu sebapa. Yang keduanya pak saudara sebelah ayah kita yang dia dengan ayah kita adalah adik-beradik sebapa. Pak saudara kita 6 orang saat ni, hak boleh pusaka 2 orang saja. Pak saudara sebelah ayah kita yang dia dengan ayah kita seibu sebapa. Pak saudara yang dia dengan ayah kita sebapa. 2 orang tu je. Saat ni 6 kan? Okey. Sepupu kita pula. Sepupu kita maksud mana sepupu? Anak kepada bapa saudara kita. Sepupu pun Kelantan pun menggunakan istilah sepupu. Betul tak? Anak kepada bapa saudara, sepupu. Sepupu kita semua sekali 24. Rasa tak 24? Tengok 24 Kita ada pak saudara sebelah ayah seibu sebapa dengan ayah. Pak saudara sebelah ayah sebapa dengan ayah. Pak saudara sebelah ayah seibu dengan ayah. Kita ada mak saudara sebelah ayah seibu sebapa dengan ayah. Mak saudara sebelah ayah sebapa dengan ayah. Mak saudara sebelah ayah seibu dengan ayah. 6 sebelah ayah, sebelah mak pun 6. 6 campur 6 jadi 12. Setiap seorang ada anak lelaki, ada anak puang. 12 kali kepada 2, 24. Sepupu kita 24. Semua 24 bukan ahli waris kita, melainkan 2 orang jadi waris. Siapa 2 orang? Anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa sebelah ayah kita. Yang keduanya anak lelaki kepada pak saudara sebapa sebelah ayah kita. Okey, boleh?
Okey, kita buat kesimpulan. Ya, kadang-kadang tulis atas kertas ni payah nak ingat berbanding dengan hak yang kita buat contoh macam saat ni. Okey, kita ambil 10 orang, 15 orang. Kita tolak dah lelaki yang memerdekakan hamba, kita nak 14 orang je. Kita tolak suami seorang, jadi kita nak 13 orang daripada sudut nasab. 13 orang ahli waris kita daripada sudut nasab. Yang pertamanya anak lelaki. Kita mati, kita ada anak lelaki. Anak lelaki kita ahli waris. Yang keduanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia faraid ni, dia bukan atas kertas, dia mesti kena duduk sini. Faraid dia kena duduk sini. Sebab kita kalau kira atas kertas, sekarang ni alhamdulillah di zaman kita terlalu canggih, macam-macam mesin orang ciptakan lah ni. Kita kalau nak belajar sikit pun bab faraid, kita boleh selesai melalui mesin je lah ni. Macam-macam orang reka mesin. Tetapi ilmu tidak duduk di mesin, ilmu duduk di dada. Ilmu duduk di dada. Sebab itulah mesti kena duduk dalam kepala bab faraid ni. Baik, anak lelaki dia kena ingat daripada segi susunan kita kena sebut furu' dulu, baru usul, baru hawashi. Soalannya kenapa? Kerana penyusunan dalam Al-Quran begitu. Allah Ta'ala ketika menceritakan ayat mawarith, Allah Ta'ala mulakan dengan dia yusikumullahu fi auladikum, anak, furu'. Kemudian Allah Ta'ala kata wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, mak, ayah dan ibu. Lepas tu barulah kepada suami dan isteri, lepas tu barulah kepada adik-beradik seibu, akhir sekali adik-beradik seibu sebapa dan sebapa. Jadi cara susunan dia furu' dulu, baru usul, baru hawashi. Itu cara susunan dia. Susunan tu kita faham daripada mana? Kita faham daripada penyusunan Al-Quran. Okey, boleh faham? Di sana ada hadis yang selepas daripada sahabat dan Rasulullah melakukan tawaf ketika mereka mengerjakan haji dan umrah, maka sahabat tanya, kita nak melakukan sa'i, kita nak mula daripada mana? Baik, maka kata Rasulullah, nabda'u bima bada Allahu bih. Kita mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Allah Ta'ala mulakan dia, innas safa wal marwata min sya'airillah. Baik, perkataan nabda'u bima bada Allahu bih, ada riwayat menyebut ibda'u bima bada Allahu bih, tapi riwayat yang lebih kuat adalah nabda'u bima bada Allahu bih. Kita memulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mula. Ayat ni memang khusus untuk sahabat tanya bab sa'i di antara Safa dengan Marwah. Kita belajar dalam ilmu usul tafsir, dalam usul fiqh, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pengambil iktibar daripada sesebuah nas, sama ada daripada Quran ataupun hadis, adalah bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukanlah dengan khusus sebab yang datangnya ayat tersebut ataupun sebab datangnya hadis tersebut. Jadi apabila Allah Ta'ala Rasul kata nabda'u bima bada Allahu bih, maka dalam bab pusaka pun kita mulakan furu', usul, hawashi, sesuai dengan susunan yang Allah Ta'ala susunkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, jadi kita ambil hak lelaki dulu. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, bapa, datuk sebelah bapa ke atas, pak dah. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu, 8. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, 9. Pak saudara seibu sebapa dengan ayah kita. Maksudnya pak saudara sebelah ayah, kita sebut itu je. Pak saudara sebelah ayah yang seibu sebapa. Lepas tu pak saudara sebelah ayah yang sebapa dengan ayah kita. Lepas tu anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa sebelah ayah kita. Anak lelaki kepada pak saudara yang sebapa dengan ayah kita, tambah suami, cukup 14 orang. Lepas tu tambah lagi lelaki yang memerdekakan hamba, cukup 15 orang. Itu 15 orang itu adalah ahli waris dari kalangan lelaki. Manakala perempuan, perempuan ada 10. Sekarang ni tidak ada perempuan yang memerdekakan hamba, maka kita buang mu'tiqah saja, jadi 9. Okey, 9. Tengok siapa perempuan yang 9. Yang pertamanya anak perempuan, yang keduanya cucu perempuan daripada anak lelaki. Kita ada cucu daripada anak perempuan, kita ada cucu daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki sahaja ahli waris.
Manakala cucu daripada anak perempuan dia adalah min zawil arham ataupun zawil arham, cakap mudah. Baik. Lepas tu ke bawah. Ke bawah ni kena faham sikit apa maksud ke bawah. Cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Mesti ayah dia lelaki. Siapa ke mayat? Ke bawah. Lepas daripada cicit kita panggil dia pula cuik. Cuik perempuan daripada cicit lelaki, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Itu maksud ke bawah. Baik. Jadi pendek kata, anak puang, cucu puang daripada anak lelaki. 2. Yang ketiganya, kita ambil usul dulu. Mana? Ibu. Ibu kepada si mati. Lepas tu nenek. Mok sini. Orang Kelantan panggil mok. Orang Kelantan kalau mok dia panggil mek kan. Tak boleh ni tahulah, takut tukar dah kot. Jadi Kuala Lumpur belaka nak tahu. Jadi nenek mok kepada ibu. Baik. Nenek mok kepada ibu, lepas tu nenek sebelah ayah. Nenek sebelah ayah. Nenek sebelah ayah maksud dia mok kepada ayah. Dia nenek ni dapat belaka dua-dua. Nenek sebelah mok dapat, nenek sebelah ayah dapat. Tapi kalau datuk hanya datuk sebelah ayah sahaja dapat, manakala datuk sebelah mok adalah zawil arham. Okey. Kita ulang balik. Anak puang, cucu puang daripada anak lelaki ke bawah, ibu, nenek sebelah mak, nenek sebelah ayah, 5, adik-beradik perempuan si ibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan si ibu, 8 dah. Isteri 9. Lepas tu 10 perempuan yang memerdekakan hamba. Okey, kita kira sebanyak 23 orang. Campur lelaki puang. Okey, ni cara untuk mudah kita ingat. Kita letak kita orang mati. Okey. Ahli waris kita, anak lelaki kita. Anak perempuan. Cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Pak dah. Lepas tu naik usul pula. Ayah. Ibu. Lepas tu naik datuk sebelah ayah. Lepas tu naik nenek sebelah ayah, nenek sebelah ibu. 9 dah. 9 Okey, 9. Lepas tu kita pergi kepada adik-beradik pula. Adik-beradik lelaki seibu sebapa? Adik-beradik lelaki sebapa? Adik-beradik lelaki seibu? Adik-beradik perempuan seibu sebapa? Adik-beradik perempuan sebapa? Adik-beradik perempuan seibu. 6 dah situ. Saat ni 9, campur 6 jadi 15. Lepas tu, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa? Leh. Lepas tu, bapa saudara seibu sebapa? Bapa saudara sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. Lepas tu suami dan isteri. Cukup 23. Baik, mudah Boleh. Okey, mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli waris hamba tulis gini. Lepas daripada tu hamba ada buat gini pula Buat gini ni dia kadang-kadang ada orang dia cepat ingat kalau lokih-lokih gini. Lokih-lokih gini dia cepat ingat. Okey, yang buat kan mayat. Ni mayat ni tok kita sini. Lepas tu ada anak lelaki. Ada anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan. Okey, 2 dah sini. Lepas tu anak lelaki kepada anak lelaki. Anak lelaki kepada anak lelaki. Ni kita kata benda cucu lelaki daripada anak lelaki. Ni anak perempuan daripada anak lelaki. Ni ahli waris juga kita ni. Lepas tu hak ni ada anak, hak ni ada anak, hak ni pun ada anak, hak ni ada anak. Cuma hak yang ahli waris adalah anak melalui anak lelaki. Anak melalui anak perempuan bukan ahli waris. Jadi hak yang hamba pakah tu, hak pakah hamba ada tulis bawah. Hak yang hamba pakah, peringatan tanda ini adalah untuk ahli keluarga yang memiliki pertalian darah dengan si mati, namun mereka ini bukanlah ahli waris. Golongan ini dinamakan sebagai zawil arham. Okey, itu untuk furu'. Lepas tu hamba ada tulis bab usul. Okey. Kita ni mayat. Ni mayat. Lepas tu ni bapa. Ni ibu. Bapa ni dia ada ayah dia, kita kata datuk. Lepas tu dia ada mak dia, kita kata nenek. Semuanya ahli waris. Datuk ni dia ada bapa dia, ahli waris juga. Dia ada ibu dia, ahli waris. Nenek ni masuk kok bapa bukan ahli waris dah. Tapi ibu dia masih lagi ahli waris. Kok ni ibu. Okey, dia ada ayah dia. Bukan ahli waris. Lepas tu ayah
dan mak dia semua bukan ahli waris. Nenek, kau ni ahli waris, bapa bukan ahli waris. Okey, untuk kaedah ini, untuk kita faham mudah, amba bagi satu kaedah. Kita dalam kaedah faraid kita ada man adla ila al-mayyit biwasitatin hajabathu. Kita ada satu kaedah man adla ila al-mayyit biwasitatin hajabathu, dan kaedah ini diguna terpakai untuk kesemua permasalahan, melainkan ada permasalahan yang dikecualikan. Dalam kaedah ni, man adla, barang siapa yang bertaliang ilal mayyiti, kepada mayat, biwasitatin, bukan, silap bagi kaedah ni dalam bab hijab nanti, bukan, silap kaedah ni dalam bab hijab nanti. Tak apa, kita nak menggunakan kaedah ni nanti dalam bab hijab memang sebut kaedah ni. Ni kita nak sebut kaedah lain. Mana? Bahasa Melayu je, tak ada bahasa Arab. Kayak gini terjemah pula. Bab ni usul belaka, ni nama dia usul. Kita tulis nama usul ni. Usulnya. Okey, kaedah usul, setiap lelaki yang bertaliang kepada si mati melalui perempuan, dia adalah dzawil arham. Ulang balik ya. Setiap lelaki yang bertaliang kepada si mati melalui perempuan, maka ia adalah dzawil arham. Okey, cuba kita tengok dalam jadual. Kita tengok ni. Kenapa kau bapa ini, yang kita pakai ni, bapa, maksud bapa di sini adalah datuk sebelah gini. Biar nampak molek sikit nanti buat kecil sikit. Kejap. Okey, gini. Ni kita ada mayat. Mayat ni. Nampak dah mayat ni kan? Ni mayat. Lepas tu ni ayah dia, ni mak dia. Tengok ni. Ni datuk. Datuk ni maksudnya ayah kepada ibu. Datuk ni lelaki. Datuk bukan perempuan. Datuk lelaki. Okey, lelaki dia bertaliang. Maksud bertaliang ni, dia sampai kepada mayat melalui jambatan ibu. Boleh faham tak? Betul? Dia melalui kepada mayat melalui jambatan ibu. Ibu ni perempuan. Okey, kaedah kita, setiap lelaki yang bertaliang kepada si mati melalui perempuan, dia adalah dzawil arham. Okey, boleh faham? Setiap lelaki yang bertaliang kepada si mati melalui perempuan, ia adalah dzawil arham. Okey, tengok. Datuk ni bertaliang kepada si mati melalui siapa? Melalui perempuan. Lelaki tidak boleh menjadikan perempuan sebagai jambatan kepada si mati. Kalau ada perempuan menjadi jambatan di antara dia kepada si mati, maka ia adalah dzawil arham. Okey, sampai sini faham? Boleh faham Okey, kita contoh lain ni pula. Bapa kepada nenek. Kenapa dzawil arham? Sebab dia bertaliang kepada si mati melalui perempuan. Ni, bapa dzawil arham kerana dia bertaliang kepada si mati melalui perempuan. Hak ni dia dzawil arham kerana dia bertaliang kepada si mati melalui perempuan. Manakala hak ni sebab hak ni dzawil arham, maka hak atas dia semuanya dzawil arham belaka. Okey, boleh faham? Ulang balik kaedah Setiap lelaki kullu dzakarin adla ila al-mayyit biwasitati untha fahuwa min dzawil arham. Atau kaedah dia, kullu dzakarin adla ila al-mayyit biwasitati untha fahuwa min dzawil arham. Setiap lelaki yang bertaliang kepada si mati melalui perempuan, maka dia adalah dzawil arham. Dan kaedah ini bukan untuk usul sahaja, bukan untuk semua keadaan. Okey, kita buat contoh furu' tadi. Tadi kan usul kan, kita tengok furu' malah. Kita undur sikit. Tengok. Kita ni ada anak lelaki daripada anak perempuan. Cucu lelaki melalui anak perempuan. Dia adalah dzawil arham kerana dia bertaliang kepada si mati melalui perempuan. Kaedah dia lagu tu. Kullu dzakarin adla ila al-mayyit biwasitati untha fahuwa min dzawil arham. Okey, selesai di situ Boleh faham tak? Okey. Cuma ada pengecualian. Illa al-akh li melainkan saudara seibu. Adik-beradik lelaki seibu. Dikecualikan daripada kaedah ini. Ulang balik. Setiap lelaki yang bertaliang kepada si mati melalui perempuan, dia adalah dzawil arham. Jelas itu Melainkan siapa? Adik-beradik lelaki seibu.
adik-beradik lelaki seibu, apakah hubungan dia dengan si mati, pertalian dengan si mati? Melalui ibu. Betul tak itu? Faham tak? Pertalian dia kepada si mati melalui dia? Melalui ibu. Tapi adakah di zawil arham? Tidak. Sebab itulah adik-beradik lelaki seibu dikecualikan daripada kaedah ini. Jelas? Adik-beradik lelaki seibu, dia pertalian dia kepada si mati adalah melalui perempuan, tapi dia bukan zawil arham, bukan dia adalah ahli waris. Jadi dikecualikan adik-beradik lelaki seibu daripada kaedah yang kita sebut tadi. Okey, habis. Kita pergi kepada hamba ada buat ni, yang buat saja ni untuk membantu ada orang yang cepat ingat melalui lokih gini. Ni Al-Hawashi ahli waris sisi. Boleh tengok sendirilah. Tadi kita cerita dah, sebab kita nak bincang bab lain pula lepas ni. Okey, habis. Ni yang buat peringatan sikit. Peringatan. Apabila disebut ahli waris, disebut nama ahli waris, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, mak, isteri, maka perlu disandorkan kepada si mati. Ni peringatan penting. Mesti kena sandorkan kepada si mati. Contohnya anak lelaki, maksudnya ialah anak lelaki si mati. Ibu maksudnya ialah ibu si mati. Ada pernah kesilapan bagi saka sebab dia? Sebab silap sandorkan nama ahli waris. Dia mari jumpa dengan ustaz. Dia pun khabar, dia kata mak saya baru meninggal dunia. Okey, tak apa. Okey, mak awak baru meninggal dunia. Lepas tu saya nak minta ustaz bagilah ni, ada duit cash sikit ni. Siapa ahli waris? Ahli waris ayah. Dia kata ayah. Kata ayah. Lepas tu ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik puang. Anak tak ada sebab dia tak nikah lagi. Sudah. Dia silap asal. Dia sandar saat itu bukan kepada si mati, dia sandar kepada dia. Dia kata mak dia mati. Lepas tu siapa tinggal? Ayah. Ayah siapa sekarang ni? Ayah dia. Bukan ayah si mati. Sudahlah, silap dah ni. Tak boleh kata ayah, kena kata mana? Suami si mati. Lain. Ayah lain, suami lain. Okey, boleh faham? Lepas tu kawan ni tanya, dah anak? Anak dah nikah lagi. Dia dah kejeng. Ataupun anak ada 2 orang lelaki, seorang puang, nikah dah. Padahal anak nak bagi duit saka siapa ni? Saka mung ke? Bahasa kasar sikit. Saka mung ke saka orang mati tengok dia tukar dah. Sebab itulah kena disandarkan kepada si mati, jangan disandarkan kepada kita. Baik. Tu kita kena faham. Yang pertama ada tulis ni, pada zaman ini tidak ada hamba, maka ditolak bekas tuang lelaki dan bekas tuang hamba. Justru berbaki ahli waris lelaki dan perempuan sebanyak 23. Asal 25 jadi 23. Dan ditolak pula salah seorang daripada suami dan isteri. Salah seorang daripada suami isteri kena tolak. Tolak daripada pengiraan ahli waris kerana sekiranya lelaki yang meninggal dunia maka tidak ada suami. Begitu juga sebaliknya, iaitu apabila perempuan yang meninggal dunia maka tidak ada isteri. Justru berbaki ahli waris lelaki dan perempuan sebanyak 22. 22 ni ya. Ahli waris lelaki, waris perempuan ada 22 ni sahaja. Cuma kalau kita nak perincikan lagi, sebenarnya ada lagi. Tapi hak yang kita nak perincikan tu dia masuk di bawah pak saudara sebelah ayah. Pak saudara sebelah ayah. Maksud dia, tadi kan kita kata adik-beradik ayah. Ni yang sebut sepintas lalu, adik-beradik ayah. Adik-beradik ayah hak ibu sebapa dengan ayah, dan hak yang sebapa dengan ayah, hak lelaki kan. Lepas tu dia kena naik lagi. Tak ada anak dara, tak ada sepupu. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki, anak lelaki kepada pak saudara, tak ada. Dia naik kepada datuk saudara. Dia datuk saudara, dia masuk juga dalam perkataan pak saudara sebelah ayah. Tapi datuk saudara mana datuk saudara? Datuk saudara yang adik-beradik si ibu sebapa dengan datuk, iaitu ayah kepada ayah. Okey, boleh faham. Ini kita khabar sepintas lalu sahaja. Tapi bagi orang yang biasa belajar dah, tak apalah. Bagi orang yang tak belajar lagi, tak apa dulu, cukup sini dulu. Itu kita khabar sepintas lalu sahaja. Jadi pendek kata, kalau orang tu mempunyai keluarga, kalau kita titih dia akan jumpa. Kalau kita titih, malaikat kalau tidak mempunyai keluarga. Baik.
Kemudian selesai bab ni, okey, sekiranya ada semua 22 ahli waris ini, ada belaka anak lelaki, anak puang, cucu lelaki, cucu puang, ayah, mak, nenek sebelah ayah, nenek sebelah mak, datuk sebelah ayah, adik-beradik seibu sebapa, sebapa seibu, hak lelaki puang anak lelaki kepada adik-beradik seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik sebapa, pak saudara seibu sebapa, pak saudara sebapa, anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa, anak lelaki kepada pak saudara sebapa, suami isteri, ada belaka? Baik, semua sekali ada belaka saat ni ya. Maka hak yang dapat pusaka hanya 5 orang saja. Maksud dia 5 orang ini tidak ada siapa pun yang menghalang. Manakala hak yang berbaki lagi daripada 22 ahli waris saat itu, ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi untuk dia mendapat pusaka. Okey, itu maksud dia. Atau apa dia tulis? Sekiranya ada semua 22 ahli waris ini, maka ahli waris yang memperolehi pusaka hanya 5 sahaja. Justru 5 ahli waris ini dikira sebagai ahli waris utama. Kalau sebut kata ahli waris utama hak ni ya. Siapa? Anak lelaki, anak puang, ayah, mak, salah seorang daripada suami isteri. Itu kita ada buat perempuan yang meninggal dunia, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, suami. Lelaki yang meninggal dunia, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, isteri. 5 orang ni adalah ahli waris utama. Dan kalau kita mengetahui cara pembahagian pusaka 5 orang ni sahaja, maka sebenarnya banyak dah permasalahan-permasalahan pusaka yang berlaku dalam masyarakat kita dapat selesaikan. Sebab 5 ni hak yang biasa dia. Orang tu mati, ada anak lelaki dia, ada anak puang dia, ada ayah dia, ada mak dia, ada suami ataupun ada isteri. 5 ni. Baik. InsyaAllah hamba akan cuba cepat sikit untuk tahu belaka 5 ni ya. Baik. Kemudian selepas daripada membincang bab ni, hamba ada bincang berkenaan dengan hijab pendindingan. Ni dalam bab pusaka, dalam bab pembahagian pusaka, bab hijab adalah bab yang cukup penting, bab yang amat penting. Tidak boleh sama sekali orang tu nak bagi saka kalau dia tidak faham bab hijab. Okey, hamba bagi kaedah mudah bab hijab. Ini kaedah mudah Anak lelaki, cucu lelaki, ayah, 3 ni. 3 ni dia menghalang segala hawashi. Dia menghalang segala ahli waris sisi. Ada 3 ni. Kalau si mati meninggal dunia, ada anak lelaki, atau ada cucu lelaki, atau ada ayah, tak susah. Sebab dia adik-beradik, anak dara, pak saudara, sepupu, dia tidak dapat. Okey, ni hamba bagi tip-tip untuk mudah ingat. Apabila dia ada anak lelaki, cucu lelaki, lepas tu seorang lagi ayah. 3 ni. Kalau tak ada 3 ni, dia akan jadi susah. Susah bagi orang yang tak belajar. Kalau orang belajar, dia mahir, dia ingat, tak susah. Baik. Kalau ada 3 ni, anak lelaki, cucu lelaki, ayah, semua ahli waris sisi terhalang, terhijab. Baik. Okey, boleh faham boleh faham. Ini yang berbagi tip yang paling mudah. Ahli waris lelaki, okey, kita baca dululah. Baca dulu. Pendindingan ialah halangan yang berlaku kepada ahli waris daripada mewarisi pusaka, sama ada daripada banyak kepada sikit atau terhalang terus disebabkan ada ahli waris yang lain. Sebab ada ahli waris lain, dia tak dapat pusaka. Sebab ada ahli waris lain, sepatutnya dia dapat banyak, dia dapat sikit. Itu makna bab hijab. Pendindingan ini terbahagi kepada 2, pendindingan kurang dan pendindingan terus. Pendindingan kurang dalam istilah bahasa Arab hajbu nuqsan, iaitu halangan yang berlaku kepada ahli waris daripada mendapat bahagian banyak kepada sedikit kerana adanya ahli waris yang lain. Contohnya suami mengambil 1/2 sekiranya si mati tidak mempunyai anak atau cucu. Namun jika si mati mempunyai anak atau cucu, suami memperolehi 1/4. Ini bermakna kewujudan anak atau cucu menghalang sebahagian daripada bahagian suami yang asal. Okey. Kaedah yang paling mudah, suami dengan isteri mudah aja. Suami 1/2 dengan 1/4. Isteri 1/4 dengan 1/8. Suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8. Mudah je suami isteri. Okey, bila kau suami dapat 1/2,
bercakap paling mudah ketika si mati tidak ada far' waris, tidak ada far'un waris. Perkataan far'un waris tadi far' kita kata, tak ada anak, tak ada cucu yang mengambil pusaka. Anak lelaki tak ada, anak puang tak ada, cucu lelaki tak ada, cucu perempuan tak ada. Maka suami dapat 1/2. Kita, bini kita, kalau bini kita mati, sekiranya dia mati, baik, kalau bini kita mati, kita dapat berapa atas saka dia? Kita kena tengok bini kita tu, jangan kira anak kita, anak bini. Tadi kita cerita dah, bini kita tu ada anak ke tak? Okey, kalau tak ada anak, cucu dia ada ke tak? Mungkin tak ada anak sebab ada anak dia meninggal dunia dah. Kalau ada anak dia, tak kira anak lelaki ke anak puang, ada cucu dia, sama ada cucu lelaki perempuan, tapi syarat cucu yang menjadi ahli waris. Jangan cucu dzawil arham, bukan cucu daripada anak perempuan. Kalau tak ada, suami dapat 1/2. Yang penting anak dia, bukan mesti anak kita. Boleh faham? Sebab kadang-kadang anak kita tak ada dengan dia, tapi dia ada anak daripada suami yang lain. Bahkan kalau anak yang tidak sah taraf sekalipun, tetap dikirakan anak perempuan. Sebab anak yang tidak sah taraf, dia tidak sah taraf kepada lelaki, tapi ibu yang melahirkan dia adalah ibu dia. Okey, boleh. Suami dapat 1/2 ketika tak ada si mati tak ada anak. Kalau si mati ada anak atau cucu, tak kira seorang ke ramai, kecil ke besar, tak kira, maka suami dapat 1/4. Jadi mudah je, suami di antara 1/2 dengan 1/4. Isteri 1/4, 1/8. Syarat sama. Kalau si mati, suami dia mati, tak ada anak, sama ada anak dengan dia ataupun anak daripada isteri yang lain. Kalau tak ada anak, tak ada cucu, maka isteri dapat 1/4. Kalau ada anak, ada cucu, isteri dapat 1/8. Okey, tengok. Suami dapat 1/2 asal. Bila suami dapat 1/4 ketika ada anak. Jadi bermakna anak telah menghalang suami daripada dapat 1/2 kepada 1/4. Tak gitu? Itu dipanggil halang kurang. Ya memang sebut pak tu banyak daripada 2, tapi pecahan 1/2 dia lebih banyak daripada 1/4. Pecahan 1/2 lebih banyak daripada 1/4. Jangan tengok penyebut 2. Oh ni pak, oh banyak pak ada. 1/2 dia lebih banyak daripada 1/4. Betul tak gitu Baik. Jadi apabila ada anak lelaki ataupun apabila ada anak perempuan, maka suami yang asal dapat 1/2, jadi dapat 1/4. Maka berlaku hijab nuqsan, halangan kurang. Bukan halangan terus, tetap dapat tapi jadi kurang. Okey. Isteri dapat suami 1/2, 1/4. Isteri 1/4, 1/8. Selesai masalah. Okey. Kemudian mana? Kita sambung balik. Kita ada selagi nama dia pendindingan terus, hajbu hirman, iaitu halangan yang berlaku kepada ahli waris daripada mendapat pusaka disebabkan ada ahli waris yang lain. Contohnya, datuk terhalang daripada mendapat pusaka disebabkan ada bapa. Okey, tadi Amba ada sebut satu kaedah tadi. Amba sebut kaedah dia, man adla ilal mayyiti biwasitatin hajabathu. Mana-mana ahli waris yang bertaliang kepada si mati melalui wasitah perantaraan, maka perantaraan tu menghalang dia. Okey, boleh faham? Datuk sebelah ayah, dia bertaliang kepada si mati melalui ayah. Jadi kalau ada ayah, dia terhalang. Betul? Boleh faham Nenek sebelah ibu, dia bertaliang kepada si mati melalui ibu. Kalau ibu ada, dia terhalang. Kaedah saat ini tu kaedah yang terpakai pada semua keadaan dalam bab hajbu hirman, halangan terus. Setiap ahli waris yang bertaliang kepada si mati melalui wasitah perantaraan, maka kewujudan adanya perantaraan menyebabkan dia terhalang. Melainkan, ada pengecualian, melainkan adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu, pertaliang dia kepada si mati melalui wasitah ibu. Apakah hubungan dia dengan si mati? Melalui ibu yang sama. Ibu yang menjadi perantaraan di antara dia dengan si mati. Betul? Adik-beradik seibu.
adik-beradik si ibu, walaupun perantaraan di antara dia kepada si mati melalui ibu, tapi ibu tidak menghalang dia. Kaedah, setiap ahli waris yang bertaliang kepada si mati melalui perantaraan, adanya perantaraan, dia terhalang. Melainkan adik-beradik seibu, walaupun ada ibu, tetap adik-beradik seibu dapat pusaka. Itu kaedah dia. Okey, jelas? Baik. Peringatan. Ada 5 ahli waris tidak berlaku pada mereka pendidikan terus. Hak yang kita cerita tadi, ahli waris utama. Anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, suami dan isteri. Hak ni tidak ada yang menghalang. Okey. Dalam nota kaki, hak ni yang ada tambah sikit data kaki 30. Ada dalam nota kaki 37 hamba ada tambah sikit. Perbezaan antara penghalang dan pendinding. Baik. Kalau perasan, sebelum ni kita ada bincang berkenaan dengan mawani'ul irth, penghalang pusaka, bunuh, perhambaan. Lepas tu yang ketiganya adalah berbeza agama. Yang keempat ad-daur al-hukmi. Kita ada cerita penghalang pusaka. Hak ni pendinding. Soalannya, apakah perbezaan di antara penghalang dengan pendinding? Perbezaannya adalah penghalang terjadi kerana ada satu sifat, pendinding terjadi kerana ada individu. Itu perbezaan dia. Membunuh adalah suatu perbuatan. Berbeza agama, suatu sifat. Wala, satu sifat. Wala pula benda, riq, kehambaan, juga satu sifat. Mana lagi? Ad-daurul hukmi juga satu sifat. Manakala menghalang terus adalah kerana ada individu tertentu. Okey, jadi perbezaan antara penghalang dan pendinding ialah penghalang adalah suatu sifat yang menghalang seseorang daripada mendapat pusaka. Manakala pendinding pula ialah ada seseorang. Okey, hak ni sifat, hak ni individu. Ada seseorang yang menghalang ahli waris. Okey, ini perbezaan antara keduanya. Kemudian ada tulis di sini, anak lelaki, cucu lelaki dan bapa menghalang ke semua ahli waris sisi. Oleh itu, apabila ada salah seorang daripada 3 ahli waris ini, maka ke semua ahli waris sisi terhalang. Apabila ada salah seorang daripada 3 ahli waris ini, maka ke semua ahli waris sisi terhalang. Amba khabar dah tadi, amba royak dah tadi. Ni nak royak pula kali kedua. Gapo nak royak pula ni? Hak nak royak pula, kalaulah di kalangan ahli waris ada anak jatah, ada cucu jatah, ada ayah, maka tak susah bagi saka. Sebab adik-beradik, anak saudara, pak saudara, sepupu semua tak boleh. Sebab mereka ini dihalang oleh salah seorang daripada 3 ni. Tapi kalau tak ada 3 ni, maka payah sikit. Payah sikit bagi orang hak yang tidak mahir. Orang hak yang mahir, insya-Allah mudah. Baik. Amba ada buat jadual pendindingan terus. Okey, jadual pendindingan terus. Cucu lelaki dihalang oleh berapa, cucu perempuan dihalang oleh berapa. Hak tu boleh tengok sendiri. Kemudian amba nak lakar sikit. Sebab amba nak bincang bab lain. Okey. Nak kejar masa sikit. Jenis pusaka. Pembahagian pusaka ada 2 jenis. Ada pembahagian pusaka secara fardu dan ada pembahagian pusaka secara ta'sib. Pembahagian pusaka ada 2. Yang pertamanya pembahagian pusaka secara fardu, yang keduanya pembahagian pusaka secara ta'sib. Dah tahu mana pembahagian pusaka terbahagi kepada 2? Tahu daripada dalil syarak, daripada Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Kata Rasulullah, mana alhiqul faraidha, berikan fardu-fardu itu kepada orang yang layak menerimanya. Fama baqiya, kalau masih lagi berbaki, ada lagi lebihan, fahuwa li aula rajulin zakar, maka diberikan kepada aula dengan makna aqrab, kepada lelaki yang paling dekat kepada si mati. Jadi hak tadi bagi fardu, masih lagi berbaki, bagi kepada hak yang paling dekat kepada si mati. Hak yang kedua tu nama dia ta'sib. Okey, kita ada benda fardu, kita ada ta'sib. Fardu mana benda? Fardu ialah bahagian yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak untuk ahli waris.
Itu makna fardu. Fardu ni adalah bahagian yang telah ditetapkan kadarnya oleh ahli waris. Fardu-fardu yang disebut dalam Al-Quran ada 6. Yang pertamanya adalah 1/2. Bahasa Arab nisf. Yang keduanya ataupun nusuf. Yang keduanya 1/4. Bahasa Arab rubu'un ataupun rubu' boleh baca belaka. Yang ketiganya 1/8. Yang keempat 2/3. 1, 2, 3, 4. Yang kelima 1/3. Yang keenam 1/6. Hak ni fardu yang disebut dalam Quran. Mudah nak hafal bagi orang yang belum hafal. Cara dia gini, 1/2 sehingga 1/8. 1/2 sehingga 1/8 tolak 1/5 dan 1/7. Seumpama bahagian 2 orang perempuan. Jadi perempuan menjadi ukuran. Ketika Allah Ta'ala melebihkan lelaki pada pemberian, mengurangkan perempuan pada pemberian, tetapi perempuan adalah ukuran. Allah Ta'ala muliakan pada perempuan pada sebutan. Perempuan menjadi ukuran bagi lelaki dalam ayat. Okey, itu dalam bab balaghah. Kita tak payah bincang bab tu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi seorang lelaki seumpama bahagian 2 orang perempuan. Jadi kita ingat kaedah yang pertama. Kalau ada lelaki, ada perempuan, dapat ta'sib. Okey, boleh faham? Boleh faham Kemudian Allah Ta'ala kata lagu mana? Fa in kunna nisaa'an fawqa thnatain. Ni ayat berikut ni. Fa in kunna nisaa'an fawqa thnatain falahunna thulutha ma tarak. Fa in kunna nisaa'an. Takut dah nampak nanti sekejap hamba Okey, sampai sini selesai. Ni lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kita dapat satu kaedah. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ada lelaki, ada perempuan, taksib. Boleh. Satu kaedah. Kaedah yang kedua, fa in kunna nisaan, kalau sekiranya mereka itu perempuan. Anak-anak si mati semuanya perempuan. Fawqa thnatain. Maksud fawqa thnatain 2 orang ke atas. Di asal fawqa lebih, atas ithnatain 2 orang. Ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama tafsir. Okey, tak mau kita tak mau bincang. Kita nak bincang mana? Maka jika adalah mereka itu perempuan 2 orang ke atas. 2 orang ke atas. Anak puang 2 orang ke atas. Anak puang dia, anak lelaki tak ada. Ada anak puang je. Cucu lelaki tak ada. Ada cucu puang je. Tapi cucu perempuan, cucu tina dia 2 ke atas. Maka falahunna thulutha ma tarak. Dia dapat 2/3. Okey, dia dapat sebanyak 2/3. Okey. Kaedah yang kedua, kita dapat keluarkan daripada ayat ni. Kalau seorang si mati tu ada anak tina ya. Anak jatuh tak ada seorang. Baik. Kalau anak tina dia 2 orang ke atas, dia dapat 2/3. Dapat 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak tina sorang, anak jatuh tak ada anak tina sorang, tunggal anak tina, maka dapat 1/2. Okey, 3 kaedah yang kita dapat keluarkan daripada ayat ni. Yang pertama, kalau ada jatuh tina, berarti molek kalau ada jatuh tina, ta'sib. Kalau ada tina saja, tengok sorang ke ramai. Kalau sorang 1/2. Kalau ramai 2/3. Boleh. So lagi tidak disebut secara jelas dalam ayat ni, tapi difaham secara isyarah. Tidak disebut secara jelas, tapi difaham secara isyarah. Kalau ada anak jatuh saja tidak disebut secara jelas. Kalau ada, kalau jatuh tina taksib. Kalau ada tina saja, sorang 1/2, ramai 2/3. Jatuh saja tak ada, tapi kita faham secara isyarah kalau jatuh saja taksib. Sebab kalau tina saja 1/2, lepas tu 2/3. Gak ada jatuh, tina jatuh boleh taksib. Oh, kalau gitu, kalau ada boleh taksib. Okey, 4 kaedah.
Yang kita dapat faham daripada ayat ni ya. Yang pertama, kalau ada jatah saja, tak kira sore ko ramai ko, tak kira taksib. Kalau ada jatah tino, taksib. Kalau ada tino saja, tengok sore ko ramai. Sore 1/2, ramai 2/3. Okey, selesai sini. Selesai sini ya. Okey, kita buat contoh. Ana buat contoh di sini, tak apa. Nampak Okey. Kita ni ada anak lelaki, ada anak perempuan. Sekejap. Tak besar sikit lagi. Dia nampak molek. Okey. Kita ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kalau sebelum daripada anak tulis, kalau boleh guna whiteboard dalam ni, rasanya lebih cekap. Anda boleh bahagikan. Ada anak lelaki seorang, 1. Anak lelaki ramai, 2. Anak perempuan seorang, 3. Anak perempuan ramai, 4. Betul? 4 dah Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, 5. Betul? Anak lelaki ramai, anak perempuan ramai, 6. 6 ke berapa dah mula? Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Boleh? Sekali lagi ya, sekali lagi. Seorang mati, ada anak lelaki seorang. 1. Lepas tu seorang mati, ada anak lelaki saja, anak perempuan tak ada, tapi anak lelaki ramai. Betul tak gitu? Anak lelaki seorang, anak lelaki ramai. Lepas tu anak puan seorang, anak puan ramai. 4 dah kan? Anak lelaki seorang, anak puan seorang. Yang kelima ada belaka lelaki ada, puan ada, seorang sama seorang. Anak lelaki seorang, anak puan ramai. Betul? Boleh? Senang. Yang ketujuh, anak puan seorang, anak lelaki ramai. Yang ke-8, anak lelaki ramai, anak puan ramai. Betul tak? 8. Anak kau tu je, tak ada orang lain. Ke ada lagi, cuba kau bawa. Orang tu dia mati, ada anak lelaki seorang, ataupun ada anak puan seorang, ataupun ada anak lelaki, ada anak puan. Anak lelaki, anak puan mungkin seorang-seorang, mungkin seorang ramai, mungkin ramai seorang, mungkin ramai-ramai. Boleh faham? Ada lagi hak selain daripada tu? Tak ada dah. Hak tu nya gambaran anak lelaki dan anak puan. Betul? Sekali lagi ya. Orang mati ada anak lelaki saja seorang, anak lelaki saja ramai, anak puan saja seorang, anak puan saja ramai. Apa tu? Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Okey, ada anak lelaki, ada anak perempuan, dia terbahagi kepada anak lelaki seorang, anak puan seorang anak lelaki seorang, anak puan ramai 2, anak puan seorang, anak lelaki ramai 3, anak lelaki ramai, anak puan ramai 4. Betul tak gitu? Kan ada lagi selain itu? Tak ada dah. Boleh ya? Semua kaedah hak yang kita cerita saat ni, hak yang kita sebut saat ni tu, dia dapat taksib belaka. Sebab kalau lelaki saja dapat taksib, kalau puan lelaki dapat taksib. Melainkan kalau ada puan. Kalau perempuan saja seorang 1/2, ramai 2/3. Okey, tengok kita buat contoh dulu Sebab benda sebenarnya kena tulis. Tapi kena tulis takut makan masa lama. Okey. Seorang mati, anak lelaki seorang aja, tak ada orang lain. Kita kata mana? Anak lelaki dapat taksib. Kalau ada ahli waris fardu yang lain, beri kepada ahli waris fardu yang lain dulu. Hak berbaki boleh ke dia. Kalau tak ada ahli waris fardu yang lain, boleh ke dia belaka harta. Okey, cuba contoh. Seorang lelaki meninggal dunia, dia tinggal isteri. Dia tinggal isteri, lepas tu tinggal seorang anak lelaki. Boleh whiteboard sini whiteboard sini. Seorang mati, dia tinggal isteri, tinggal anak lelaki seorang. Kita kabarkan isteri dapat 1/8 ketika si mati ada anak. Betul tak? Jadi bagi kepada isteri 1/8. Baki lagi 7/8 bagi pada anak lelaki. Sebab anak lelaki taksib. Mudah kan? Baik. Saat ni kalau anak lelaki seorang boleh ke dia belaka. Kalau ada orang lain, bagi kau lain dulu, hak baki boleh kepada dia. Okey, anak lelaki ramai. Anak lelaki dia 10 orang. Oh, boleh buat tim bola sepak tu. 10 orang anak lelaki. Seorang tak ada tino.
Jatuh belaka, maka boleh ta'sib, asabah. Kalau tak ada ahli waris lain, boleh ke dia belaka. Dan nak bagi mana? Bagi sama banyak. 10 orang, bagi 10. Betul? Bagi 10. Oh, pitih ada tinggal 100,000. 100,000 bagi 10. 10,000 seorang. Boleh faham? Okey. Anak lelaki seorang, anak lelaki ramai, ta'sib. Okey, kita nak cerita. Anak perempuan seorang, 1/2. Anak perempuan ramai, 2/3. Okey, boleh? Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, ta'sib. Tapi kaedah, lelaki boleh 2 bahagian, perempuan boleh 1 bahagian. Jadi kita bagi harta kepada 3 bahagian. Boleh faham tak? Bagi harta kepada. Okey, anak pondang. Di sana ada nama dia mirathul khunsa. Dia khunsa ni dia terbagi kepada 2. Ada khunsa wadih, ada khunsa muskil. Khunsa wadih adalah khunsa yang jelas dia lelaki ataupun jelas dia perempuan. Kalau jelas lelaki, dia mengambil hukum lelaki. Jelas perempuan, dia mengambil hukum perempuan. Ada khunsa tidak jelas, maka nama dia khunsa muskil. Dia sebab dia terjadi khunsa mungkin 2. Yang pertamanya adalah dia ada 2 kemaluan. Kemaluan lelaki pun ada, kemaluan perempuan pun ada, 1. Yang keduanya adalah dia ada 1 kemaluan, tapi berlaku kecacatan pada kemaluan dia sehingga tidak dapat dikenali sama ada kemaluan lelaki ataupun perempuan. Itu khunsa muskil. Biasanya khunsa apabila dia meningkat dewasa akan jelas dia saat itu lelaki ke perempuan. Kalau dia tu khunsa, bagaimana cara pembahagian dia? Di sana ada bab khusus yang dinamakan sebagai mirathul khunsa. Dia ada bab khusus. Yang mana bab khusus ni kita kena anggapkan dia lelaki berapa, dia perempuan berapa, dan kita bagi kepada dia hak yang lebih sedikit. Lepas tu hak yang lebih lagi tawakuf terlebih dahulu sehingga nyata keadaan dia. Itu akan dibincang dalam bab khusus, Okey. Okey, kita nak bincang hak lain ni dulu. Anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki seorang, ta'sib, ramai, ta'sib. Boleh. Anak perempuan, kita ada whiteboard. Ada whiteboard, boleh kita tulis whiteboard baik. Anak perempuan seorang, 1/2. Ramai, 2/3. Anak perempuan ada anak lelaki, ta'sib. Boleh faham? Anak perempuan, kalau ada anak perempuan, ada anak lelaki, ta'sib. Anak perempuan boleh 1 bahagian, anak lelaki boleh 2 bahagian. Boleh faham Jadi kalau anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi kita bahagikan harta kepada 3 bahagian. Boleh. Anak lelaki seorang, anak perempuan ramai. Anak lelaki seorang, anak perempuan 5. Ta'sib. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1. Jadi 2 campur 5 jadi 7. Boleh. Anak lelaki 5, anak perempuan seorang. Setiap seorang anak lelaki dapat 2 bahagian. Jadi 5 kali 2 10, anak perempuan seorang 1 jadi 11. Boleh. Anak lelaki ramai, anak perempuan ramai. Anak lelaki 5 orang, anak perempuan 5 orang. Anak lelaki 5 orang kali 2 10, anak perempuan 5 orang campur jadi 15. Boleh. Kena faham boleh Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, bukan kumpulan tapi setiap individu. Sebab pernah terjadi kesilapan dalam pembahagian pusaka kerana dia tidak faham kaedah lizzakari mithlu hadzil unsayain. Pernah terjadi pembahagian pusaka tersilap kerana orang yang bagi saka tersilap faham kaedah lizzakari mithlu hadzil unsayain. Dia bukan kira individu tapi dia kira kumpulan. Dia kira mana? Kumpulan perempuan dapat 1 bahagian, kumpulan lelaki dapat 2 bahagian. Akhirnya orang puang boleh banyak daripada orang lelaki. Contoh, orang puang, anak puang seorang, anak lelaki 5 orang. Boleh faham ke tak? Anak perempuan seorang, anak lelaki berapa orang? 5 orang. Pitih kita kata ada 30,000. Dia pun kata, perempuan boleh 1 bahagian, perempuan boleh 10,000. Lelaki 5 orang boleh 2 bahagian. Jadi 20,000 bagi 5. 20,000 bagi 5. Berapa seorang? 4,000 seorang. Betul gitu? Betul tak? 4,000 seorang. 20,000 bagi 5, 4,000 seorang. Perempuan seorang boleh 10,000, lelaki seorang boleh 4,000. Dan mana pula orang lelaki boleh, perempuan boleh banyak daripada lelaki? Saya bagi lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Cek rupanya dia silap faham. Dia silap faham dia. Dia bukan kira individu tapi dia kira dia kumpulan. Itu salah. Bukan kira kumpulan tapi kena kira individu.
Ana cerita ni kesilapan bukan kesilapan orang biasa, bukan. Kesilapan jabatan. Pernah terjadi berlaku kesilapan dalam jabatan. Ketika membahagikan pusaka tersilap. Sebab dia silap faham dalam bab ni. Okey, boleh faham. Baik. Bukan kira kumpulan, tapi kira dia individu. Anak lelaki 5, anak perempuan 5. Setiap anak lelaki 2, 2, 2, 2. Jadi anak lelaki 5 kali kepada 2, 10. Anak perempuan 5 kali 1, 5. Jadi 10 campur 5 jadi 15. Boleh faham? Jelas itu Okey, mudah. Anak lelaki, anak perempuan selesai. Kalau lepas daripada ni, kalau orang mati, tinggal bini, tinggal anak lelaki ke anak perempuan ke, ada belaka ke, boleh bagi belaka dah. Tinggal suami, ada anak lelaki, anak boleh bagi belaka dah. Sebab kita tahu dah. Okey. Anak lelaki, anak puang, ada anak lelaki sekali dengan anak puang. Kita bagi 3 Ada anak lelaki saja, ada anak perempuan saja. Ada anak lelaki serta anak perempuan. Faham tak yang? Kita bagi 3. Mereka ini kadang-kadang ada bersama mereka ini cucu lelaki saja. Kadang-kadang bersama mereka ini cucu perempuan sahaja. Kadang-kadang bersama mereka ini ada cucu lelaki bersama cucu perempuan. Boleh faham ke tak? Okey. Ni hamba tulis cepat-cepat hamba nak tulis dengan bahasa Arab. Sebab kalau bahasa Jawi, bahasa Rumi jadi panjang tulis. Hamba tulis dengan bahasa Arab. Anak lelaki kita akan tulis perkataan ibn. Cucu lelaki kita akan tulis perkataan ibnu bani. Anak perempuan kita akan tulis bint. Cucu lelaki kita akan cucu perempuan kita akan tulis bintu bin. Okey, pak ni boleh kan kita gunakan perkataan bin anak lelaki, binti anak perempuan. Okey, hak ni anak lelaki, hak ni anak cucu lelaki, anak perempuan cucu perempuan. Kita buat anak lelaki dulu. Anak lelaki tadi anak lelaki saja, seorang ke ramai kita bincang dah. Anak perempuan saja, seorang ke ramai kita bincang dah. Tak nampak? Nampak besar lagi. Okey, baik. Okey, anak lelaki saja. Berarti molek Anak lelaki saja, seorang ke ramai kita bincang dah. Anak perempuan saja, seorang dengan ramai kita bincang dah. Anak lelaki serta anak perempuan kita bincang belaka. Seorang ke ramai ke, dua-dua ramai ke, kita bincang belaka dah kan? Okey. Tinggal lagi kita nak bincang anak lelaki bersama dengan dia cucu. Anak perempuan bersama dia cucu. Kadang-kadang ada cucu lelaki, kadang-kadang ada cucu perempuan. Sebenarnya hamba kalau misalnya nak faham, hamba kena tulis semua. Tapi oleh kerana whiteboard kecil, lepas tu nak tulis besar pula, maka hamba tidak boleh tulis semua. Okey. Nanti benda yang bertulis hamba akan padang. Benda yang bertulis hamba akan padang. Contoh, seorang mati tinggal anak lelaki. Ke tak nampak lagi, tulis besar lagi dah. Tinggal anak jantan. Lepas tu tinggal cucu jantan. Yang keduanya tinggal anak jantan. Lepas tu tinggal cucu tino. Sekarang ni kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran, anak dan cucu termasuk di bawah perkataan auladikum. Hak ni anak jantan, cucu jantan. Oh, jantan belaka dia dapat taksib. Boleh faham Jadi kita buat secara umumnya mereka dapat taksib. Anak jantan, cucu tino, ada jantan tino, secara umumnya mereka dapat taksib. Nanti dulu kita nak faham kaedah dulu ni. Kemudian anak dan cucu martabat dia tidak sama. Anak dan cucu martabat dia tidak sama. Anak lebih dekat kepada si mati berbanding dengan cucu. Maka kita kira anak lelaki. Anak lelaki dia saja adalah asabah, ta'sib. Okey, ketika anak lelaki mendapat ta'sib, maka tidak ada lagi bahagian cucu. Okey, boleh faham? Maka cucu pada ketika ini adalah mahjub, terhalang. Kesimpulan,
cucu lelaki terhalang ketika ada anak lelaki. Boleh? Sama ada anak lelaki itu ayah dia ataupun bapa saudara dia. Boleh faham tak? Sama ada anak lelaki kepada semati adalah ayah dia ataupun bapa saudara dia. Selesai sini. Hak ni pula. Ada anak jatah, ada anak tino. Dia dapat benda ta'sib sebab Allah Taala sebut fi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Okey. Oleh kerana martabat anak dengan cucu tidak sama, kita kira martabat anak dulu. Anak jatah saja ta'sib ansabah. Maka anak tina tak ada lagi bahagia dia, maka anak tina kita katakan mahjubah. Jadi kesimpulan, apabila ada anak lelaki, semua cucu sama ada lelaki ataupun perempuan terhalang. Apabila ada anak lelaki, maka semua cucu terhalang, sama ada cucu lelaki ataupun cucu perempuan. Boleh? Kemudian anak perempuan pula. Baik, anak tino. Anak tino kita buat anak perempuan bersama dengan cucu lelaki. Anak tino sore bersama dengan cucu lelaki. Anak tino dua bersama dengan cucu lelaki. Anak tino sore selagi kita kena buat sini ya. Anak tino tiga orang, ni sore bersama dengan cucu perempuan. Ni pun bersama dengan cucu perempuan. Okey. Ni anak tino cucu lelaki. Kalau kaedah dalam Quran sebut lagu mana? Kena ta'sib. Okey, kita bagi ta'sib dulu secara umum. Boleh faham? Kemudian anak dengan cucu martabat dia tidak sama. Okey, kita tengok anak tino sore dapat berapa? 1/2. Tadi secara kasar dia dapat ta'sib. Lepas tu kita kira anak tino sore sebab martabat tidak sama 1/2. Jadi bermakna ada lagi baki? Ada baki. Boleh tak kepada cucu? Boleh. Okey. Cucu jatah ta'sib. Jadi ketika ada anak tino dia tidak menghalai cucu jatah. Kita dapat faham daripada ayat Al-Quran. Kaedah dia, anak tino sore dapat 1/2, hak yang baki dapat kepada cucu lelaki. Anak tino 2 orang. Lepas tu ada cucu jatah. Secara umum tak asabah sebab ada jatah tino. Kemudian kita kira anak perempuan dapat 2/3. Lepas tu cucu lelaki dapat ta'sib. Jadi ramai anak tino tetap tidak menghalang cucu lelaki hak jatah. Boleh. Cucu lelaki hak jatah sama lelaki jatah. Okey, boleh faham Ramai anak perempuan dia tidak menghalang cucu. Okey, boleh. Hak ni anak kena tulis suku sebab hak ni perbincangan sedikit rumit. Ni anak padat nak tulis anak tino sore, anak tino 2 orang. Lepas tu ada cucu tino. Tak kira lah cucu tino apa orang pun. Ni ada cucu tino. Okey, hak yang payah sikit ni. Berarti molek Sekarang ni ada anak tino sore, ada cucu tino. Jadi bermakna ada apa Ada 2. 2 dia masuk di bawah ayat mana? Ayat fa in kunna nisaan fawqa thnatain. Dimasuk ayat fa in kunna nisaan fawqa thnatain falahunna thulutha ma tarak. Okey, angka kasar kita bagi untuk 2 orang ini adalah 1/2.
Anak tino sore, ada cucu tino sore, bermakna apa okey? Dua. Masuk di bawah ayat fa in kunna nisaan fawqa thnatain falahunna thulutha ma tarak. Nak tulis lain, nyagi tulis lain. Okey. Sebut betul dah 2/3, gitu tulis 1/2. Okey. 2/3. Sekarang ni anak tino sore, anak cucu tino sore, dia jadi 2 orang. Dia masuk di bawah ayat fa in kunna nisaan fawqa thnatain falahunna thulutha ma tarak. Okey. Martabat anak dan cucu tidak sama. Okey, kita kira martabat anak dulu. Anak tino sore dapat apa? Dapat sebanyak 1/2. Secara kasar, kedua-dua mereka dapat 2/3. Oleh kerana anak tino sore, maka dapat 1/2. Ada baki lagi? Ada baki lagi. Banyak mana baki? Baki adalah 1/6. Okey, tengok gini. Ni kita bagi ne, 1, 2, 3, 4, 5 ne. Jadi dalam ne ni, anak tino sore, cucu tino sore dapat 2/3. Okey, dia dapat 2. Ni dia dapat. Dia dapat ni 2/3. Boleh, boleh. Kalau kita bagi ne, dia dapat 2. Ni tak dapat lah. Sebab dia dapat 2/3 sahaja. Boleh faham? Boleh faham Okey, kemudian anak perempuan seorang, dia dapat benda? Separuh. Separuh mana separuh? Separuh daripada 6 berapa? Separuh daripada 6? 3. 1, 2, 3. Ada baki lagi? Ada baki sebanyak berapa? 1/6. Kalau kita capur 1/2 dengan 1/6, dia memberi jumlah 2/3. Kalau kita capur 1/2 dengan 1/6, dia memberi jumlah 2/3. Okey. Untuk masalah anak perempuan sore, cucu tino dapat 1/6. Kenapa dia dapat 1/6? Takmilatan lithulutsain. Kerana nak mencukupkan 2/3 hak yang pada asalnya anak hak tino kalau ramai dapat 2/3. Boleh Jelas? Okey, boleh faham situ? Boleh faham? Kemudian anak tino 2, cucu tino. Anak tino 2, cucu tino, secara kasar mereka dapat 2/3. Betul? Kemudian kita kira anak dulu. Anak tino 2 orang dapat 2/3. Jadi ada lagi bahagian cucu? Tak ada dah, sebab 2/3 dapat kepada anak perempuan. Okey, kaedah kita lagu mana? Apabila anak perempuan 2 orang ke atas, maka cucu perempuan terhalang. Kita tahu apabila kita guna kaedah ni, kita faham kenapa terhalang. Kerana 2/3 telah diambil oleh semua anak perempuan. Betul tak kita? Boleh faham Kemudian saya nak tak satu contoh lagi. Contoh sama dengan hak ni tapi ada sedikit berbeza. Contoh ni. Katakanlah seorang mati, dia tinggal anak tino 2 orang. Lepas tu tinggal cucu tino. Pada asalnya kalau anak tino 2 orang, ada cucu tino, maka cucu tino tak dapat dah. Sebab 2/3 telah diambil oleh anak tino. Okey, kita tak sorang lagi cucu jatah. Kita tak cucu jatah. Sekarang ni cucu laki ni ketika dia ada, maka kita tidak boleh kata keseluruhan mereka dapat 2/3, tapi keseluruhan mereka dapat ta'sib. Sebab ada jatah tino. Sebab kita bagi dah kaedah tadi. Ada jatah tino, dia dapat benda? Ta'sib. Okey. Dapat ta'sib. Anak tino 2 orang dapat 2/3. Kemudian ada lagi baki. Baki ni dapat kepada cucu jatah dan cucu tino. Jadi kita buat kaedah lagu mana? Tengok kaedah. Kita nak buat antara dua ni. Cucu perempuan terhalang daripada mendapat pusaka ketika ramai anak perempuan. Dengan syarat tidak bersamanya cucu lelaki. Kalau ada cucu lelaki, maka dia tidak terhalang.
Bukan setakat cucu lelaki, bahkan cicit lelaki. Bab ni kena ada sebut selagi. Dalam hal-hal tertentu, cicit lelaki mengasabahkan cucu perempuan. Bila inihtajat ilaih, ketika cucu perempuan perlu kepada cicit lelaki. Kena duduk dulu. Okey. Sebab kita muka pak dah, tak ada dah. Kita ulang balik. Kalau perasan, ana buat kesimpulan tak pakai ada whiteboard ni, kita pakai whiteboard kepala. Kita pakai whiteboard kepala je. Anak lelaki ada seorang, ada ramai. Anak tino ada seorang, ada ramai. Cucu lelaki saja ada seorang, ada ramai. Cucu perempuan saja ada seorang, ada ramai. Kalau lelaki saja, tak kira seorang ke ramai, tak kira anak ke cucu ke. Kalau ada tino saja, ada perempuan saja, kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3, sama ada anak ataupun cucu. Okey, boleh selesai. Kalau ada anak jatah, ada cucu, maka semua cucu dihalang oleh anak lelaki. Boleh faham? Sama ada anak lelaki saat itu adalah ayah dia, ataupun anak lelaki saat itu adalah pok saudara dia. Cuma kalau anak lelaki itu pok saudara dia, di sana ada perbincangan yang bukan melibatkan pusaka, tapi melibatkan wasiyah wajibah. Di sana ada perbincangan yang berkait dengan wasiyah wajibah yang tidak sempat untuk kita bincang. Yang mana wasiyah wajibah diamalkan oleh sebahagian daripada negara Islam. Yang mana wasiyah wajibah sebenarnya menyalahi pandangan 4 mazhab. Wasiyah wajibah adalah pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Itu pun pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri tidak tepat. Kerana Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri tidak menetapkan cucu, bukan semua al-aqrabin, tapi ditetapkan cucu dengan kadar yang tentu. Ada perbincangan yang panjang, kita tidak sempat untuk kita bincang pada petang ni kerana masa mencemburui kita. Kita pukul 4 dah, sebab kita nak sudah hasar. Sebelum daripada kita sudah, kita nak buka soalan terlebih dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Ada tak pertanyaan? Istilah Baitul Mal muntazim ataupun ghairu muntazim. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika mana tidak ada dah ahli waris asabah, masih lagi berbaki harta, ataupun si mati tidak mempunyai sebarang ahli waris, maka hartanya perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Tapi disyarat inintazama Baitul Mal, sekiranya Baitul Mal itu muntazim. Apa maksud muntazim? Muntazim ini adalah diurus dengan betul. Itu makna muntazim. Andai kata Baitul Mal diurus dengan betul, sebab asal Baitul Mal dapat pusaka kerana jihatil Islam. Kita ingat kan? Sebab dia jihatil Islam. Maka harta pusaka yang tidak ada ahli waris diserahkan kepada Baitul Mal adalah agar Baitul Mal menyalurkan harta tersebut untuk maslahah orang Islam. Ketika Baitul Mal menyalurkan harta tersebut kepada maslahah orang Islam, maka dikirakan Baitul Mal itu adalah Baitul Mal yang muntazim. Adapun kalau Baitul Mal tidak muntazim, sama ada tidak ada Baitul Mal langsung, ataupun memang tidak diurus dengan baik, maka ketika itu dalam mazhab Imam Syafi'i, menurut apa yang difatwa oleh keramai di kalangan ulama mutaakhirin, bahkan sebahagian daripada ulama muhaqqiqin mutaqaddimin dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah perlu kembali kepada radd. Di sana ada perbincangan berkenaan dengan radd, mengembalikan semula harta yang berbaki kepada ahli waris fardu yang selain daripada pasangan suami isteri. Kalau tidak ada ahli yang layak untuk diradkan, maka barulah pergi kepada perbincangan taurith dzawil arham, memberi pusaka tersebut kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mati, namun dia bukan ahli waris kepada si mati. Wallahu a'lam. Ada tak soalan lain? Masalah kalau tanya lagi tu, sekarang ni muntazim ataupun tidak Baitul Mal, tu masalah. Sekarang ni kita sendiri hak yang menghukumkan. Kita tengok okey je, tak ada masalah. Sebab hak yang menguruskan Baitul Mal sekarang ni adalah
sebahagian daripada ustaz-ustaz yang okey je, tak ada masalah, maka kira muntazim. Gitu je lah. Kita sendiri yang meletakkan. Jadi benda tu bukanlah suatu benda yang boleh kita letak secara tepat. Wallahu alam. Sebab ada dakwaan Ustaz dalam syarah Rahbiyah menyatakan tidak akan muntazim sehingga datang Mahdi. Di dalam kitab Syarah Rahbiyah karangan Imam Sibtul Maridini, begitu juga banyak di kalangan ulama-ulama fiqh mengatakan Baitul Mal di zaman mereka tidak intizam sehingga datangnya Imam Mahdi, kerana dia melihat kepada keadaan di tempat dia semasa itu. Tetapi sebenarnya daripada sudut untuk menghukum secara pukal atau tidak boleh. Tidak boleh. Kita nak hukum secara pukal, tidak boleh. Dia tidak boleh kita termasuk dalam golongan pukaliyun. Pukaliyun. Dia tidak boleh. Maksudnya, kalau gitu semua tidak intizam. Tidak boleh. Kita kena tengok pengurusan bagaimana. Orang Islam yang menguruskan, bukan DAP yang menguruskan, sebagai contoh. Okey, tak ada masalah. DAP yang menguruskan. Jadi bermasalah. Tu sebagai contoh sahaja. Bukan, tak ada terlibat dengan politik, yang buat contoh sahaja. Wallahu alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya untuk masalah pembunuhan. Jadi Abel tu dia menyuruh adik membunuh ayahnya, menyuruh ataupun memberi upah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ni hanya soalan saja kan. Baik, katakanlah seorang tu dia suruh orang lain bunuh ahli keluarga dia. Maka orang lain tu bunuh ahli keluarga dia. Adakah dia mendapat pusaka ataupun tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak dapat pusaka. Kerana dia panggil benda, dia ada juga terlibat. Walaupun tidak secara langsung. Kerana Nabi SAW bersabda, laisa lil qatili minal mirathi syai'. Tidak ada bagi pembunuh secara umum sedikit pun daripada harta pusaka. Sama ada bunuh sengaja ataupun tidak, secara langsung ataupun tidak, semuanya menghalang daripada mendapat pusaka mengikut mazhab Imam Syafi'i. Wallahu alam. Baik, yang kedua Ustaz, berkaitan dengan hibah dalam ejen takaful. Biasanya dia akan bagi hibah tu lepas daripada kematian seseorang tu. Hibah dalam ejen takaful, kalau sekiranya hibah itu diserahkan kepada ahli waris selepas daripada kematian, tidak sah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama. Kerana mazhab Imam Syafi'i disyaratkan sah hibah adalah ijab dan qabul, lepas selagi adalah mesti kena qabab. Mesti kena qabab, buat penyerahan. Kalau tidak buat penyerahan selalu selepas dia mati, maka hak yang dihibahkan bertukar menjadi harta pusaka. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Berbeza pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada sedikit perincian. Mazhab Syafi'i dan mazhab pandangan majoriti ulama tidak sah. Kerana tidak ada qabab. Mesti kena qabab selalu. Jadi kalau sekiranya begitu syaratnya, maka tidak sah menurut pandangan majoriti ulama. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Al-Qatlu, bagaimana Ustaz bagi tahu ni, secara mutlak, secara itlak Al-Qatil, pembunuhan, contoh apabila doktor bedah, kita bedah, dia bedah ayah dia, lepas tu meninggal, dia tak sengaja lah kan, ataupun dia driver, dia drive, ayah dia belakang, lepas tu meninggal. Okey, sekiranya terhalang daripada mewarisi pusaka, soalan kedua lah juga, adakah masalah pembunuhan dalam masalah faraid ini lebih ketat lagi daripada kafarah pembunuhan yang biasa? Ya, dalam masalah faraid, pembunuhan lebih ketat berbanding dengan kafarah dalam bab pembunuhan.
Kerana dalam bab faraid sehingga kan al-qatlu bihaqqin juga termasuk dalam mawani'ul irth. Al-qatlu bihaq, bunuh dengan sebenar. Dalam kitab fiqh dikata lagu mana, sekiranya seorang anak menjadi hakim, yang mana anak melihat kepada bukti-bukti yang akhirnya memutuskan bahawasanya muwarrith dia bersalah, maka dijatuhkan hukuman sampai ke meninggal dunia, tetap anak tersebut tidak boleh pusaka. Seorang anak dibawa kereta, ayah dia duduk tepi, maka tidak boleh kita kata apabila berlaku kemalangan anak tu tak boleh saka. Tak boleh kita hukum secara mutlak begitu, tidak boleh. Bahkan kita kena tengok anak saat itu ada kecuaian ataupun tidak ketika bawa kereta. Kalau tak ada kecuaian, bukan anak yang buat, tak ada kecuaian, dia bawa kereta macam biasa, tiba-tiba orang pergi langgar, itu bukan kecuaian dia. Hak kecuaian tepat, hak yang sepatut bawa 80 dia bawa 108. Solapai dia bawa, menambung kena. Hak itu ada kecuaian. Sepatutnya tidak boleh langgar lampu merah, dia pergi langgar lampu merah, maka juga termasuk dalam kecuaian. Dia kena faham dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam bab pembunuhan memang cukup ketat dalam mazhab Imam Syafi'i, tetapi jangan kita pukul. Sebab ada orang, kalau lagu tu, kalau orang tina bini dia beranak mati, tak lelaki tak boleh saka, sudah. Ulama mazhab Imam Syafi'i tak kata lagu tu. Jadi orang tina dia mati sebab apa? Sebab beranak mati. Dah beranak ki siapa? Ki tok lelaki dia. Tok lelaki tak boleh saka. Tak ada. Ulama mazhab Imam Syafi'i tak kata lagu tu. Okey, wallahu a'lam. Dalam masalah, contoh dalam masalah si mati tinggalkan hutang dengan bank konvensional, jadi mesti dia terlibat dengan pinjaman riba kan? Jadi adakah si ahli waris tu dia kena lansaikan dia punya riba bunga tu? Baik, yang pertama sekali jelas dosa riba adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tidak ada satu dosa yang dijelaskan dalam Al-Quran yang Allah Taala isytihar perang melainkan dosa riba. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau masih lagi dia mengamalkan riba, maka isytihar perang daripada Allah dan Rasulnya. Baik, ketika seorang itu mengambil riba, maka hak yang pertama sekali kewajipan kepada dia adalah bertaubat kepada Allah, kerana dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang keduanya, apa yang wajib dibayar oleh orang yang mengambil riba hanya sekadar hak yang dia berhutang. Saya dulu memang memang tak tahu agama ni, saya bahang je riba. Tapi bila ni saya insaf dah, saya nak bertaubat dah, tapi masih saya perlu kena bayar hutang tersebut. Okey, kewajipan awak daripada sudut agama, wajib awak bayar sekadar apa hak yang awak berhutang. Manakala hak yang lebih daripada awak berhutang tak wajib awak bayar. Baik, cuma kalau sekiranya saya tak bayar hak lebih saat itu menyebabkan datang mudarat kepada saya, maka awak bayar untuk menolak mudarat. Boleh faham? Ketika si mati meninggal dunia, dia ada hutang yang melibatkan riba, wajib bayar sekadar hak yang diambil. Manakala hak yang lebih daripada diambil, tak wajib dia bayar. Takut mudarat si mati, lagi nak isytihar bangkrut kepada si mati pun tak ada masalah, sebab sedikit pun tidak memberi mudarat kepada si mati. Jadi hak yang lebih daripada hak yang riba tidak wajib bayar, melainkan bayar bukan kerana kewajipan bayar hutang, tapi kerana nak menolak mudarat. Kalau tidak ada mudarat, maka tidak wajib bayar. Bukan tak perlu bayar, tidak wajib bayar. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada, kita nak berhenti dulu. Tak ada Okey, tak ada. Pertama minta maaf. Ada. Okey, hamba minta maaf banyak di atas kekurangan. Sebenarnya hamba ingat sempat juga habis beberapa perbincangan untuk ahli waris utama, tapi tidak sempat untuk habis. Ala kulli hal,
kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Al-Fadhil Ustaz kerana telah banyak mencurahkan ilmu kepada masyarakat kita di bumi Serami Mekah ni, dan diharap mudah-mudahan Ustaz dapat terus lagi lah mencurahkan ilmu kepada kita semua, kerana kita baru sampai muka surat lebih kurang muka surat 30 kitab kita tu, tapi kitab ni ada 90 muka surat. Jadi kalau ikut KL tu kira 1/3 lah. Wathuluthu kathir. Sebab tu kena berhenti tu. Dalam hadis Rasul kata athuluth wathuluthu kathir. Ya, sahih. 1/3 tu banyak dah sebenarnya. Sebab tu nampak bertepu belakang tu. Barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyempurnakan majlis kita pada petang ini sehingga tamat pada hari ini. Cuma insya-Allah kita akan bincang lagi untuk diteruskan daurah-daurah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz di masa-masa akan datang insya-Allah. Majlis diteruskan dengan acara penyampaian cenderahati kepada penceramah. Untuk tujuan itu saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Hairul Azizi bin Mukhtar, Imam Tua Masjid Muhammadi, mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, untuk menyampaikan cenderahati kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah. Falyatafaddal mashkuran. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita. Jadi sebagai makluman kepada para jemaah sekalian, jauhlah dakwah Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah kita ni akan diteruskan lagi pada malam ini kuliah maghrib di Masjid Kubang Krian. Akan ada soal jawab agama di sana. Kemudian esok pagi ada kuliah subuh di Masjid Bandar Pasir Mas. Kemudian ada daurah Haid di Masjid Banggul pada hari esok sampai ke malam esok. Daurah Haid. Jadi kalau siapa yang berkelapangan untuk mengikuti pengajian-pengajian Al-Fadhil Tuan penceramah kita ni, bolehlah untuk mengikuti. Jadi dengan berakhirnya majlis penyampaian cenderahati tadi, maka berakhirlah majlis pada hari ini. Jadi saya selaku pihak penganjur mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih pada semua yang hadir pada petang ini. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh siapa nak ambil makanan, boleh ambil makanan di garaj. Kita ada sediakan makanan ni, insya-Allah.